Hmm. Dah. Yang ni pun kalau bunyi pun nasib lah. Ya, dah. Oh, dah. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi semua. Good morning. Jangan miang-miang. Jangan miang-miang pula kan. Good morning tu bahasa apa tu? Kan. Okey, kita bersua di pagi hari Selasa. 9 hari bulan Mac 2021 bersama dengan 25 Rejab bersama dengan AB Fana dan juga Maklum lebah kan. Ada nak sengat juga. Okey, ini merupakan podcast pertama kami daripada IB Channel, ya, dan podcast macam biasalah kita akan sembang-sembang. Borak kan tentang topik-topik tertentu. Okey, cumanya kita akuilah masa kita bersiaran langsung bersama dengan SG Jumaat lepas, tengok tidak? Tengok kan? Tengok. Diorang baik tengok. Assalamualaikum Kak AB dan tim produksi IB, Marwia. Apa khabar? Kak ajak lagi ramai-ramai masuk jemput masuk lah, jangan segan silu. Aku tak makan orang tau. Azwa pun ada. Dah makan pagi ke belum? Dia terbaik you. Eza, I sudah makan. Dah pukul 10 lebih ni, dah sarapan belum? Dah, why lagi cik abang I beli. Tak, nak cakap pasal sarapan ni kalau boleh, makan sebelum pukul 9. Betul ya? Lepas pukul 9 bising-bising kat dalam tu, dia dah malas dah nak buat sikit kan. Oh ya. Okay. Bukan sebab tua. Boy, tak saya maulak nampak. Maksudnya bila bukan kalau problem tu pun sebab usia jugalah. Bukan remaja. Kita bukan tua, kita bukan remaja. Ya, kita remaja purba. Wow. Minta maaf lah tadi ada teknikal sikit je. Lepas tu sekarang kita dah ni first podcast kami ni. Ya, podcast pertama kami. Dan seperti mana tadi, tergantung kita cakap pasal apa. Oh ya, sebenarnya kalau kita nak panjangkan, kita nak sambung lanjutkan bincang tentang parents, siapa nak jaga ni. Tapi memandangkan ada kes yang sangat mendesak dan masih lagi diperkatakan sampai ke hari ini, kena pula semalam sambutan Hari Wanita Sedunia, ya, tema wanita bangkit menghadapi cabaran. Bermakna di mana jua kita akan berdepan dengan cabaran, ujian, ya. Rasanya kita terpanggil untuk bercakap tentang apa yang terjadi berbaru ni kan. Jadi sempena Hari Wanita semalam, rasanya wajarlah kalau kita bercakap sedikit tentang kebangkitan wanita ni. Dari segi apa? Jadi sekarang ni topik yang bakal kami bualkan hari ni, sembang je, tapi harapnya ada informasi. Tapi sebelum tu kita bersama dengan AB Fana dalam IB News. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera disampaikan berita IB News. Misteri kehilangan seorang isteri yang didakwa melarikan diri dari rumah akhirnya terjawab apabila mayatnya ditemui dalam sebuah tong air yang tertanam di sebuah ladang serai di Bandar Penawam. Lebih memilukan, suami yang berusia 43 tahun menjadi suspek utama yang dipercayai menembak isteri berusia 38 tahun ketika wanita berkenaan sedang tidur di kediaman mereka di Taman Saujana Kota Tinggi. Ketua Polis Johor berkata kes berkenaan dipercayai bermotifkan cemburu selain polis turut menemui surat tuntutan fasak di kediaman berkenaan. Dan kes ini bermula apabila jiran mangsa membuat laporan berkaitan kehilangan ibu dua anak berkenaan Isnin minggu lepas, ya, dan ia membawa kepada penahanan suami berkenaan serta seorang lagi lelaki berusia 32 tahun yang juga rakan baiknya keesokan hari bagi membantu siasatan. Itu dia sedutan berita yang kami petik dari Berita Harian. Jadi amat menyayat hati, sangat terganggu. Pastinya ramai juga bila dapat berita ini tak lena tidur malam, apatah lagi kalau anda juga seorang wanita, ya. Jadi apa kata AB, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Hasliza Alias.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi itulah dia satu kes yang sangat tragis dan Najis. pembunuhan itu dilakukan oleh suami sendiri, sangat sadis. Ya, Sebab sepatutnya suami tu merupakan seorang yang kita yes. melindungi, tetapi rupanya suami itulah yang meragut nyawa si isteri ya. Jadi rasanya bukan sahaja Allahyarham yang menghadapi benda macam ni tau Abby. Ya. Rasanya ramai wanita di luar sana yang mengalami benda yang sama tapi diorang tak tahu where to reach out. Betul. Itu Dan masalahnya. inilah juga antara perkara yang pernah kita sentuh ya, berkaitan dengan nasib wanita. Mungkin mereka menderita dalam bisu. Kan, maknanya suffer in silence. Jadi ini satu kes. Kalau Mas ingat lagi, tahun lepas kalau tak silap saya, ada seorang pensyarah UiT kalau tak silap, dia pun dibunuh oleh suaminya. Suaminya menjerut lehernya. Dan dia punya modus operandi, dia cara dia buat apa semua kan seolah-olah macam isterinya membunuh diri sendiri. Tapi apabila disiasat, si suami yang sebenarnya membunuh isteri. Sebenarnya benda ni semua plan. Ya. Sama juga seperti dengan kes yang ini, sebab benda tu dah plan. Sebab tu dia keluar waktu pagi, dibawa naik ke atas truk. Ya. Jadi dia dah plan sebab dia pun ada pengorek tu Jengkaut kan? Yes. Betul. Dia rasa macam sebenarnya Mas ada juga terdetik kemungkinan apa yang penjenayah ni, kan penjenayah lah kan, betul tak? Penjenayah ni buat ni mungkin kita bukan tuduh, mungkin juga dia terpengaruh dengan yang cerita tu yang neighbours next door dekat yang US Dekat tu. US tu. Ingat tak? Ya. Macam tu lebih kurang dia bunuh isteri dia tengah tidur juga mungkin. Lepas tu dia bunuh sekali dengan anak-anak dia sekali. Ini didorongi oleh cemburu juga ke? Ini dia nak kahwin lagi seorang. Lepas tu tak tahulah, firasat saya mengatakan dia tengok kes Chris Ward ni tertangkap. Jadi mungkin dia rasa macam kalau aku buat mungkin aku terror sikit kot, mungkin aku boleh terlepas dengan aku buat cara macam ni mungkin terlepas. Jadi mungkin dia rasa macam dia lebih hero lagi daripada Chris Ward tu kononnya. Tapi alhamdulillah akhirnya terbongkar juga. Ya, dan dalam pada kita berbincang-bincang, bersembang-sembang ni kan, kita pun alu-alukan ya kalau ada di kalangan anda ya, ke wanita semua, ada lelaki tak yang menonton kita? Tak Ada tak? lah. Kita kena panggil. Kita ada semuanya lelaki. Mungkin anda nak berkongsi pengalaman anda, anda pernah melalui satu perkahwinan yang toksik, tak tahu? Atau sedang melalui perkahwinan yang toksik. Tak tahu macam mana nak keluar daripada kemelut itu ya. Kita ambil iktibar lah. Ni bukan kita nak menunding ke tak ni kan. Ya. Ini adalah cara kita untuk memberi kesedaran kepada kaum wanita. Sebenarnya kalau anda kena mengenal pasti, mungkin ada tanda-tanda awal, simptom-simptom awal bahawa suami itu berpotensi. Berpotensi pun boleh jugalah potensi. Okey, kita ada ramai juga yang join kita sekarang ni. Ida Syah. Aida. Dia kata comel betul lah Abby dengan Mas Abby je. Dengan Mas Rijat kan. Okey, juga terima kasih pada Nur Azimah. Ni Kak Emma ni sambil tunggu giliran jumpa doktor. Okey. Semoga dipermudahkan segalanya. Jadi seperti mana yang Abby cakap tadi, kita sebenarnya kita faham suami isteri selalu ada yang gaduh tu biasalah. Kan biasalah gaduh tu. Kalau tak tahulah dah lama tak ada suami. Serius, I don't know that. Amboi, pura-pura pula ya. Jadi dah lama tak berlaki kata orang tua. Dah lama tak berlaki ya. Tak kadang-kadang lelaki tu apa Okey. Boy. Okey, jadi maksudnya apa ni, orang kata memang bergaduh tu biasa. Dan macam yang seperti mana yang Abby cakap tadi, mungkin diorang segan nak cerita. Diorang merahsiakan apa yang diorang. Lagi satu, kalau kita kata orang nak tegur pun tak boleh. Kita kalau kena pukul lebam-lebam apa semua pun, kita pakai sekarang ni semua bertutup letup. Tak nampak. Ya. Kan? Jadi orang tak syak pun. Jadi dia pula mungkin ada ketakutan kalau dia cerita tu nanti sampai ke pengetahuan suami dia, lagi teruk kejadian dia kan.
Jadi sekarang ni sebenarnya yang kata kalau gaduh sikit-sikit tu rasanya ada cara penyelesaian. Yang sekarang ni kita nak fokus kepada yang dah mengalami domestic violence ni for bertahun-tahun, Ya. itu yang kita tajuk kita tu, nak bertahan ke nak bertindak. Okey, kepada ada yang mungkin cakap apa, suami apa? Pe 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 apa? Pe apa? Pe apa? Apa-apa, Apa? perungos. Perungos. Perungos ni pemarah. Pemarah. Dia Kalau orang pemarah. Kedah kata perungoi. 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 Betul. Tengok dia telah mengkedahkan saya. Okey, sebabnya bukan apa, kita nak mengenal pasti apakah tanda-tanda, sebab saya percaya, kita percaya Mas, mana siapa yang nak kahwin dengan pembunuh? Siapa nak kahwin dengan lelaki yang bengis ke, yang tangan kau Tengok macam contohlah macam Abi. tangan ni. Contohlah macam Abi kan tengok, oh dia tu pemarah lah. Oh dia tu pemukul lah. I nak tahu. Mana ada, tak ada siapa pun. Cuma mungkin Mas dari daripada awal perkahwinan tu memang tak ada apa-apa. Okey saja, indah belaka, tapi mungkin dihurungi oleh apa-apa masalah kita pun tak tahu, wallahualam dan ini mendorongnya untuk bertindak di luar kewarasan seperti apa yang berlaku. Sebenarnya wanita tak tahulah di mana, tapi setakat yang saya ingatlah dari kecil-kecil dulu kita selalu diomok ke apa? Diplan, dimomok-momokkan. Momok pula pun boleh. Okey, dimomok-momokkan yang kita ni kena akur sangat dengan suami. Kita kena ikut apa cakap suami. Kita kena tak boleh melawan suami. Tapi suami yang macam mana? Hormat suami. Suami kata apa kita tak boleh nak lawan, ataupun kita kena turut aja. Buat pahala semua. Hidup kita ni servis apa semua kerana suami, bukan lagi kerana Allah lagi dah. Kan? Kita dimomok-momokkan begitu je, dah kita dah macam sinonim dah. Oh suami tak boleh melawan, tak boleh itu, tak boleh ni. Sebenarnya dalam Islam sendiri pun kita bukan ustazah ya, dan kita bukannya ahli psikologi ke whatsoever, tapi kita nak share lah pendapat peribadi. Kalau anda tak kalau anda tak pendapat dengan kami, tak apa, it's okay. Memang kita nak ajak kita berbincang, sebab mungkin daripada perbincangan ni akan tercetuslah cara-cara bagaimana kita dapat mengelakkan kejadian ini daripada berulang. Ya. Memang kita tak nafikan, kita dengan bagi yang mempunyai suami, kenapa saya lindung gini? Bagi yang mempunyai suami, yes, kita kena hormat suami, kita kena menyayangi. Nama pun pasangan kan, lelaki perempuan sama je dalam Islam. Jadi memang kita kena menghormati suami. Tetapi suami kalau perungui pun ada perungus. Saya terkedah ya. Perungus ni ada beberapa level juga. Kalau setakat macam pongoi sikit tu biasalah, kita pun macam tu. Sekarang ni kita nak takut ni yang sampai jadi macam kes di Johor ni, kita tak nak macam tu. So how to know that? Macam mana you nak tahu tahap perungusan? Boleh tak tahap perungusan? Where do you draw the line? Ataupun bila masa dan ketika anda cakap that's it. Betul? Cukup dah. I need to do something. Sekarang ni bila kita dah terlanjur, sebab semalam kan merupakan sambutan Hari Wanita Sedunia kan, dan macam mana Mas cakap tadi kan, memanglah adalah menjadi tuntutan bagi seorang isteri mentaati suaminya, tetapi dalam pada masa yang sama juga kita faham dan kita tahu yang Allah tidak pernah zalim pada hamba-Nya. Jadi kalau kita membiarkan orang lain, walaupun itu pun suami, menganiaya kita, menzalimi kita sampai tak tahu nak cakap dah lebam lah, dah apa, cuma nyawa-nyawa ikan dah ada kan. Macam jadi bagaimana kita nak elakkan perkara itu daripada berlaku. Okey. Dan antara evidence ataupun bukti yang tadi saya baca tu dari akhbar ni, dari laporan ni, dikatakan bahawa surat tuntutan fasakh ditemui di kediaman. Saya terbaca ada seorang ni netizen, dia berkongsi tentang pengalaman dia. Dia kata daripada pengalaman dia, kalaulah isteri tu minta fasakh pada suami, jangan duduk sama. Memang akan berdepan dengan risiko. Macam inilah risiko. Wallahualam lah, ini pengalaman dia, saya hanya quote saja, saya sebut je apa yang dia pernah lalui. Dia kata memang akan ada unsur-unsur keganasan lah apabila kita tuntut fasakh. Okey. Memang kita tahu kan lafaz nikah atas wanita, lafaz cerai atas lelaki.
Dan mungkin juga apabila lelaki itu menerima on the face value saja, dia anggap no, wanita tak boleh nak menuntut. Jadi itu akan mengguris mungkin egonya. Betul. Tak, sebab lelaki ni Kan? lelaki yang sebegitu kan. Lelaki tak semua, kita bukannya cap Tak. semua. Segelintir suami yang keganasan, perungui ataupun suka pemarah apa semua ni, yang tak kenang jasa ke whatsoever, diorang bukannya nak pergi sangat ke tempat-tempat ilmuan. Diorang tak nak dengar ustaz sangat, diorang tak ada dengar ceramah sangat. Jadi apa tindakan wanita tu? Yang mendengar selalunya nasihat yang diberikan, lelaki kenalah hormat pada isteri, lelaki. Tapi nasihat itu tidak sampai kepada lelaki yang sebegini. Jadi apa yang kami nak cuba sembang-sembang je lah, mana tahu kalau boleh dapat trigger sikit untuk mereka wanita isteri yang kena pukul ataupun kena kawal dengan peliknya. Jadi kenali suami anda, tahap mana perungusnya tu. Betul. Itu yang penting. Jadi sebenarnya apa yang saya rasakan, Abby, you have to ask yourself, kena tanya diri sendiri, do you want to be like this? Kalau dah kena pukul, kan, kena pukul, kena hina, sepak, terajang semualah. Kalau mental punya torture tu, dia kata bodoh, kau tu bodoh, kan, kau tu tak guna, kau tu siapa yang nakkan kau tu apa semua. Kalau orang-orang yang macam ini, maksudnya you kena tanya, do I deserve this? Saya nak lalui ini ke yang saya mahu dalam perkahwinan? Sampai bila? Betul. Mas, sebenarnya bila Mas cerita macam ni kan, saya pernah menemu bual seorang wanita yang mengalami trauma yang agak ekstrim, apabila suami dia sebenarnya ada psycho problem lah sikit dan suami dia akan mengasari dia, pukul dia lebam-lebam apa semua. Lepas dia pukul lebam-lebam, I'm so sorry, I tak sengaja, I tak tahu kenapa, what happened to me apa semua. Okay, dan dia akan memaafkan dan dia akan berlaku lagi, maafkan lagi, buat balik, maafkan lagi. Okay, tak cukup dengan itu, ada penderaan verbal. Kita ada verbal, non-verbal dan juga keganasan secara fizikal. Dan antaranya dia akan cakap, dia kata, kau tak ada apa. Kau tak ada apa. Kau tu tak kutip kau. Mana-mana kat kampung, mana curug mana tu. Kau tak kenang aku. Jadi dia akan jatuhkan seolah macam maruah kita tu kat bawah kaki dia. Seolah-olah macam kau tak ada apa-apa tau. Kau tak kerana aku, kau takkan ada di sini. So ini antara benda-benda yang mungkinlah sedari-sedari puan-puan kena fikir. Kena pasti dia kena fikir, aku nak ke benda ni dalam perkahwinan aku? Kalau tak nak, apa yang patut buat? Jadi apa kata sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tolong share podcast ini. Manalah tahu kalau bukan anda sekalipun, kemungkinan ada jiran kita ke kawan-kawan kita yang selama ni mendiamkan diri sebab tak tahu mana nak pergi. Jadi mungkin nak takut, Mas. Dia takut sebab apa? Dia takut one, because dia takut tak boleh, mana boleh buka aib suami. Okay, ni Faiz ada pin ni apa ni, memang ada kes macam tu Kak Mas. Kawan saya bertahan 20 tahun, akhirnya bercerai, dipermudahkan urusannya. Ini daripada Marwiyah. Yes. Okay, 20 tahun. Yes. Ini kan selalunya kes-kes macam ni kan, Mas, 20 tahun, anak dah besar-besar. Tahu tak apa jadi? Anak tu cakap, Mak, it's about time lah, Mak. Kita tak larat dah. Lagi. Betul? Ini memang betul. Ni realiti kehidupan. Ini sebenar-benarnya berlaku. Betul. Jadi kalau tak kala masa kini, Mas dan juga saya bercakap ni, anda kata, itu aku. Anda tanya di sini, adakah anda akan teruskan kehidupan begitu? Bertahan atau berpindah? Yes. Jadi tolong share podcast ni. Ustazah Asma Harun. Katanya kalau kita berada dalam keadaan yang sangat begitu, sebenarnya ada ruang untuk kita membebaskan diri. Jadi macam mana kita nak kenal suami kita tu? Adakah suami kita boleh sampai tahap membunuh?
Sebab benda ni tak mustahil, sebab tu kita kena kenal suami kita. Jadi antara ciri-ciri suami Antara ciri-ciri. yang boleh membahayakan kita, Mm-mm. kan, kita kena sayang setengah Lebih orang. kurang Dia lagi. kata apa tau? Ha-ha. Setengah orang nak pergi mana? Kalau keluar tu Ha-ha. nak kerja apa? Sebab Jadi dia tahan je lah. mindset dia memang bergantung pada suami apa semua kan, Sebab apa kita kena financially. bertindak? Sebab yang menjadi saksi kadang-kadang keganasan rumah tangga ni anak-anak. Betul? Bila dapat pada anak, kalau anak perempuan dia benci pada lelaki nanti. Ya. Kalau dapat anak Anak lelaki pula, lelaki, vicious cycle tu akan berulang. dia akan rasa macam it's okay to pukul. Bapak buat kat mak. Bapak buat kat mak Pijak-pijak, boleh. tendang-tendang, sepak-sepak, So dia okey. tak akan respect dekat perempuan. Dia rasa macam perempuan ni barang aja. Ya. Jadi antara, okey, Mm-mm. tolong share. Ada sesiapa yang dah share ke? Okey. Betul Ah, kata Maria kata betul kat KB, dia bertahan demi anak-anak dan akhirnya anak-anak yang menasihatkan dia berpisah. betul. Betul? Memang Kan? terjadi. Memang ada kes kawan Mas ni pun macam tu. Jadi sekarang ni antara lelaki, kalaulah you all ni, kita perempuan cakap ni, kalaulah you all ada masalah macam tu, jangan gelak, Faiz gelak pula kat belakang tu. Kan? Dia macam mak bedah kan? Itu dia. Inilah orang membawang, tahu Kan? tak? Bukan, kita bukan. Tapi you tengok tau, you tengok. You Yuk taxi siapa? dia tengok. You You taxi dia tengok dia kata dia memang sangat marah, dia malu dia kata. malu. Dia malu, dia kata sebagai seorang lelaki saya malu kat beg. Betul. Kan? Itu mungkin lelaki macam you semua tolonglah Mm-mm. nasihat lelaki. Buatlah forum macam ni ke podcast macam ni bercakap demi untuk lelaki je. Sekarang ni kami nak bercakap macam mana orang yang menghadapi ni. Dia tak tahu dia nak cakap dengan jiran dia ataupun dengan kawan baik dia. Aku sebenarnya aku bergaduh dengan suami ni. Lepas tu baik balik. Jadi dia dah jadi malu nak cerita lagi. Awak tu janganlah hal rumah tangga orang jangan ambil tahu, jangan ambil. Ataupun kawan dia cakap malas nak cakap apa-apa, satgi aku cakap baik balik. Kan? Orang pun malas nak masuk campur. Jadi kepada anda yang mengalami situasi macam ni, tolong tanya diri sendiri, is this what I want? Dalam bahasa Kedahnya, ni kah yang aku nak? Dia speaking London ya. Kau boleh faham ni, kau faham ni? Serius, ini kalau anda ada pengalaman dan anda boleh saja bersembunyi dengan nama samaran, hantarkan ke kita dah tulis itu hotline kita hotline kita 014 30 10 10 10. Betul. 014 30 10 10 2. Dalam ni hotline ni ada di sini. Kalau ada sebarang kod lah, kalau tulis dekat sini pandangan ke. Kan. Ya, boleh. Ada ni. Ni kami akan baca di sini. Jadi kami tak akan mention nama, kami berbual nama Sri Pagi ke, Sri Melur ke. Okey, antara ciri-ciri dia, apa yang first yang kita patut aware? Okey. Saya rasa antara ciri-ciri seorang lelaki mungkin dah mula berubah, tak seperti mana kita kahwin di depan semula-mula tu kan. Ya, apabila dia menghadapi masalah kat luar. Dia bawa balik ke rumah. Okey. Kalau kat luar, faham saja ni. Antaranya judi. Antaranya duit dan antaranya perempuan. Ataupun jajah. Apa tu Kak? Dada ke apa? Tak, benda ni serius ya. Kami buat macam ni sebab apa? Kita tak nak lah nanti ada juga di kalangan anda tu yang rasa tertekan pula Tak, kita tak ada niat macam tu. Cuma kita nak jentik, nak bagi kesedaran, awareness. Ya. Dan antaranya mungkin lelaki yang memandang rendah pada ciri-ciri kat rumah tu. Kalau you all kena macam suami aku ni rasanya ada ciri-ciri ni. Tengok balik tahap mana dia kawal, dia kontrol kita. Habaq. Kalau dia suka kontrolkan sampai jangan pakai baju macam tu, buruk sangat pakai macam tu. Padahal cantik. Tapi dia rasa macam dia nak bagi rendahkan. Jadi tak usah pakai baju tu. Itu satu. Telefon siapa? Dia bukan cemburu tau. Dia nak kawal. Telefon siapa? Siapa dia pukul berapa telefon? Kalau kita nak keluar dengan kawan pula, dengan siapa? Apa nama? Dia kawal yang pelik. Maksudnya orang lain pun ada suami juga, tapi tak sampai tahap macam tu. Dia macam kontrol yang sampai kita rasa macam lemas sampai tak tahu nak buat apa. Yang itu mungkin ciri. Kalau kita rasa macam okey lagi dia kontrol sebab sayang, it's okay. Alhamdulillah.
setengah Ah, perempuan dia suka macam tu. mm-mm, Dia suka dikontrol mm-mm. supaya dia rasa macam sayang juga my Kan. hubby to me. Ha, Tapi saya rasa dia akan menjadi sesuatu yang agak um, infectious barah. apabila kita nak call mak kita pun dia Tak boleh. ha. Macam pelik sangat. Macam kenapa dulu tak macam ni? Dia dah berubah sikit-sikit kan. Jadi kita kena tengok tahap Ha, ha, kekontrolan dia tu. ha. Boleh tak guna Boleh, je? boleh, boleh. Tahap Lulus. kontrol dia tu lulus tahap dia kontrol tu melemaskan kita ke tak? Mm-mm. Kalau dah sampai tahap macam apa ni? Apa ni? Kenapa aku jadi macam ni? Itu something is wrong. Mm-mm. Itu sesuatu yang perlu diberi perhatian. Dan lagi satu, kalau dia dah start macam Abby cakap tadi, dia abuse dari segi ni. Verbal. Duduk je lah kat rumah, pam. Dia macam bagi plan dalam otak kita ni, macam kita ni hina sangat, macam kita ni tak ada apa-apa sangat. Ya. Kadang-kadang perempuan, dia bukannya, dia tahu benda tu tak betul, tapi disebabkan dia tak nak melawan cakap suami, seperti yang kita cakap tadi, dia dimomok-momokkan dengan tak boleh melawan cakap suami apa semua tu. Jadi dia rasa bila benda jadi Actually, tu, okay. Rasanya kita kena kena get straight betul-betul lah. Memang betul. memang Tak boleh betul. lawan suami. Kita tahu kan bila kita dah berkahwin, isteri walaupun dalam kan syurga kita pada suami. Tetapi kena tengok juga Ya, suami yang macam kena mana. kenal. Taat memang kena taat, tapi Yes. taat yang macam mana. Kan selagi within the teachings of Islam, memang itulah yang terbaik kan. Dan Tetapi kalau dia ada alasan yang munasrawak, munasabah ke Sarawak ke, Sarawak tak ke? kisahlah. Boleh. Kalau ada alasan untuk dia kontrol kita, okey lah, bagus. Kau jangan pergi kelab malam. Kelab malam sekarang panggil apa? Kelab malam yang itu baguslah kena kontrol macam tu. Ini sampai macam Abby cakap Ya. tadi, nak mak tak boleh, something is wrong. Ya, dia macam ada masalah psikologi jugalah. Dia Ada masalah sebenarnya macam dia, insecure, kan? dia rasa macam satu kepuasan bila aku dapat kontrol. Something kita tak tahu apa. Kita tak tahu. Dan bukan kenapa selalu kadang-kadang saya terfikir kan, bila benda-benda di luar jangkaan, di luar kewarasan kan, saya terfikir adakah didorongi oleh substance. Substance penggunaan barang-barang terlarang ke, bahan-bahan terlarang ke ya. Tapi sebagaimana yang kita tahu daripada siasatan awal, dia didorongi oleh cemburu ya, motif cemburu. Ya, macam tadi ada Aris, saudara Aris. Lelaki ke Aris? Rasanya Aris mesti lelaki katanya, tak? wahai kakak-kakakku tersayang, hidup suami isteri ni bak kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri, apa-apa pun insyaAllah, peace yo. Yes, memang. Sebab itulah di awal tadi kita cakap, bergaduh dengan suami isteri biasa. Kadang-kadang bergaduh tu untuk memperbaiki. Sebab bak kata kawan saya dulu, masa saya kerja dulu kan, dia Chinese tau, nama dia Eric, ingat lagi. Dia cakap hidup suami isteri ni, dia kata suami dan isteri adalah dua binatang yang berbeza. Binatang yang berbeza. Okay. Dua binatang yang berbeza. Seorang ni kahwin umur 30, seorang ni kahwin umur 35. Selama 30 tahun kita hidup cara A, selama 35 tahun hidup cara B. Jadi bila nak hidup satu bumbung ni memanglah susah. Bergaduh tu memanglah macam lidah, sedangkan lidah lagi tergigit. Tetapi tolak ansur tu yang hari ni yang kita nak bualkan ni bukan pasal yang bergaduh sikit-sikit. Yang hubby yang baik-baik tak. Yes. Kita tabik sangat kan. Macam Abang Jambang ai. Belum lagi ketemu. Bila tu agaknya. Buat tapisan. Okey. Kan. Jadi maknanya itu antara ciri-ciri yang perlu kita kena pasti. Dan lagi satu, dia tak boleh kawal marah dia. Bila dia cuba kawal tu yang dipecahkan barang tu. Penting je Sikit marah. Anak marah. Salah itu marah. Masak ni tawa sikit marah. Asal makin pelik sebab mungkin masa awal-awal kahwin dulu dia tak marah macam tu. Tapi bila dah lama-lama kan, mungkin meningkat umur pun boleh jadi juga. Diorang pun ada hormon diorang yang kan. Mungkin secara hormonal. Kan? Jadi maksudnya mungkin bila tengok tahap dia, kalau tahap marah
marah anak buat salah tu Ya. wajarlah. Ya. Yang kita bercakap sekarang ni Mm-mm. sebenarnya amarah dia kenapa pelik sangat? Amarah. Okey, Amarah. beza marah dan juga amarah. Amarah ni yang meluap-luap, yang tidak Yelah tak terkawal. bangun. Meluap-luap, Dia kan. tak boleh kawal. Kita Mm. tampak Betul. ini dah di luar kawalan ni. Kita kena kenal Betul. tahap yang selamat dan tahap yang membahayakan. Kalau sampai tahap membahayakan tu kena fikir macam mana kita nak buat tu kan. Dan lagi satu, kalau dia dah start marah tu, dia dah tak ada belas kasihan dah. Ya. Kan? Peri kemanusiaan semua dah tak ada dah. Dia tak rasa kau sakit ke? Kau kena sampai terponyok ke? Dia tak ada belas kasihan dah. Bagi dia macam puas. Dia jenis lelaki yang macam tu, dia rasa puas dapat pukul. Dapat pukul anak, dapat pukul tu satu kepuasan bagi dia. Ya. Pun ada. Jadi kalau kita sampai, kalau sekali dua kali tu kita takut yang jadi sampai 3-4 kali, yang sampai lebam-lebam macam arwah. Arwah sampai diorang jumpa mayat sampai dah lebam-lebam. Mana ada luka-luka lama ni. Dia sebelum, maksudnya mungkin sebelum malam yang Yalah. tidur, sebelum ini kami assume sajalah kan. Jadi maksudnya kalau amarah dia dah sampai baling-baling, pukul-pukul, something is kita jangan biarkan jadi 4, 5, 6 kali sampai dah kena cekik, sampai dah tak boleh bernafas, sampai dia ugut nak ambil pisau pun masih nak stay lagi. Rasanya kena bertindak dah tu. Saya pernah teringatlah ketika saya bertugas dulu kan. Ada di kalangan pendengar kadang mereka nak meluahkan. Satu sebab dia kata kalau cakap dengan adik-beradik, dia kata sorry lah, aku tak nak ambil tahu. Aku tak nak masuk campur, kansat lagi nanti Kang, aku terheret sama. Okey, nak cakap dengan neighbor, jiran, sebagaimana Jiran kita pun cerita, kita tahu ni aib suami boleh percaya ke tidak, kansat lagi pula cerita. Okey, jadi kita pun menjeruk hati. Okey, kita simpan dan dia luahkan pada saya. Saya pun tak ingat pun nama dia siapa ke kan. Dan dia cakap betul, sampai satu ketika dia rasa macam dia ni benda, objek. Betul. Saya bukan isteri lagi, saya seperti objek. Dan saya cakap dengan dia, okey, siapa yang awak boleh percayai? Tak ada siapa. Okey, nak cakap dengan siapa? Dia kata ini pertama kali saya buat saya buka mulut. Saya buka mulut, saya bercerita sebab yalah kita tak kenal dia secara peribadi kan. Mungkin inilah juga antara halangannya untuk kaum wanita yang berdepan dengan situasi ni, tak tahu macam mana nak keluar daripada itu mungkin nanti di hujung sebab tu kena stay pada siapa mungkin kena stay, nanti kita ada tempat mana diorang ni boleh rujuk kan. Abby, jadi sekarang ni macam yang tadi Abby cakap tadi, yang cakap kata jadi objek tu, itu adalah ciri-ciri lelaki yang mempunyai yang dominan. Dia rasa superior Sangat. Jadi bagi mereka ini, bukan semua lelaki bagi lelaki-lelaki ini macam tu. Aris pun tak macam tu kan. Okey. Bagi lelaki-lelaki yang dominan ni, dia tak anggap itu pasangan. Dia memang anggap, bukannya rasa macam objek, memang dia anggap objek. Dia anggap property, harta, hak milik dia, ownership. Ini Yes, adalah betul. kepunyaan dia. Jadi kalau orang macam ni, dia suruh buat A, kena buat A. Dia suruh buat B, kena buat B. Cuba minta cerai. Cuba cabar. Jadi maksudnya di sini, kalau dapat suami yang macam ini, kita kena tahu bila kena ikut kehendak dia. Kita kena tahu. Kalau agaknya kalau cakap dalam keadaan yang nada biasa je dah kena dah tu, flying kick agaknya. Dia satu, dia keganasan ni, bila orang yang dominan ni, dia bukan saja abuse dari segi ni, dari segi seksual juga, dan juga verbal. Macam dia akan cakap you are nothing macam tu. Itu adalah ciri lelaki yang rasa diri superior, dan dia bukan sayang sangat pun, tapi dia nak belong. This is my property. Kalaulah dia macam ciri-ciri itu, macam dia kata, dia kalau ikutkan cerita yang kejadian di Johor ni, dia mencela isterinya arwah di Facebook. Dia kata macam perempuan ni macam cari lelaki lain apa semua. Jadi tercabar tu. Dia bukannya rasa cemburu ke, dia sayang dekat wife dia untuk orang kata, no, janganlah pergi, I love you so much. Bukan macam tu. Dia rasa macam, this is my property, you all know. Dia sekarang bunuh siapa pun tak dapat.
Mungkin. Mungkinlah Ini assumption. Ha. Jadi dan ada lelaki yang macam tu, dia rasa you belong to me, kau jangan pandai, kau nak kalau minta cerai tu yang tu. Jadi Betul. jadi kalau kita kena kenal, kalau kita rasa macam aku ni dah rasa macam hamba dah ni. Aku dah rasa macam hamba sangat ni. Tak ada langsung kasih sayang. Ingat satu ya, betul tu di suami anda, memang betul. Tapi Rasulullah tak pernah layan isteri dia macam tu. Yes. Never. Yes. Ever. Kalau Sebab tu kena ingat. Dan satu lagi, reverse psychology yang selalu dilalui oleh kaum wanita ialah apa-apa berlaku, dia akan cakap sesuatu, dia akan buat sesuatu sampai kita rasa salah kita lah. Betul. It's my fault. Ya, contohlah It's macam my fault. yes. Contoh katalah nak keluar kan. Nak keluar, nak pergi. Tu nak pergi reunion tu sebab ada boyfriend lah. Dah ada orang yang kat sana duduk menunggulah. Padahal benda tu tak wujud. Benda tu tak wujud sekalipun dan dia pun tahu sebenarnya tak wujud. Tapi sengaja dia buatkan benda tu jadi salah isteri. Dia tanamkan perasaan salah. Jadi isteri ni macam yelah aku tak keluar lah. Itu satu kejayaan bagi dia orang. Dia nak pelan perasaan tu, tak apalah, lah, okeylah. Jadi sampai perempuan ni bila dia keluar nak bercakap dengan lelaki pun takut. Dia rasa macam ada mata memandang dia. Dia rasa macam alamak nanti kalau suami dapat tahu macam mana. Jadi dia akan jadi trauma. Dia macam takut je, senyap aje. Sebab suami dia dah pelan benda tu. Walaupun kesalahan yang dia tak buat. Cuba tanya diri anda. Ada tak macam tu? Ada tak yang dituduh macam tu? Ini pandangan peribadi saya lah. Kalau bab reunion tu saya sokong lah. Kalau suami tak bagi, jangan pergi. Jangan pergi. Kalau suami tak bagi, jangan pergi. Tapi benda-benda yang saya rasa tak patut lah kalau dia macam saya nak cakap dengan mak saya kan, mak saya sakit, mungkin gering dah macam mana, dia masih lagi nak kontrol. Benda-benda yang macam tu lah saya rasa macam something is not right lah kan. Itu kadang-kadang katalah kita nak keluar dengan kawan perempuan sekalipun, sebab kita pun manusia nak juga bersosial kan. Dia tak bagi dia kawan sampai dia jauhkan, bukan saja daripada kawan, daripada adik-beradik, dia cut off. Ada sebab dia. Itu memang tak patut lah. Tak dia cut off sepatutnya. supaya dunia dia hanya dengan dia je. Sebab dia nak in control, of the kan. Dan siapa tu? Arigato gozaimasu. Takutnya nengok cincin kat beach. Ya ke? Ini bukan apa, ni self defense. Dia senang nak tumbuk. Tapi dia tumbuk macam ni kan. Alah gitu kan. Tak ada kalau perempuan macam ni lah. Kan. Okey, ini sesuatu yang agak menarik. Saya browse ya, dan saya ternampak satu posting. Dia kata sini Prof Muhaya pernah berkata wanita paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Betul. Sebab hidup seorang perempuan itu berubah semuanya mengikut acuan suaminya. Kasihan. Parasnya cantik, sudahnya dilayan seperti sampah. Bukan salah sang isteri atau mungkin memang betul salah dia. Salahnya apa? Salah memilih suami. Jadi mungkin yelah, ini sekadar kita berkongsi. Dan kita pun dulu, muda-muda dulu pun banyaklah kan kita tak faham. Tapi dah semakin meniti usia ni, mungkin kita perlu beritahu kepada anak-anak perempuan kita mungkin sayang, kenal dulu. Sayang, dulu mama memang cari suami. Tapi untuk awak jangan cari suami tau. Awak cari imam. Betul. Awak cari imam. Imam maknanya suami yang akan membimbing awak, melindungi awak dan untuk zuriat jadi ini anjakan yang perlu ada lah sekarang. Satu je sebenarnya kalau kita nak tengok senario yang lebih luas, luar daripada kotak tu, kalau anda di dalam keadaan itu, macam mana anda nak tengok? Anda tengok aku sayang suami kerana Allah. Kita sayang kerana Allah, itu tuan. Adakah dia sayang kita kerana Allah? Kalau tak ada ciri-ciri itu, kita kena do something bukan untuk diri kita je, untuk anak-anak juga. Kan? Jadi lagi satu yang kita bercakap tadi tentang lelaki yang dominan macam ni, ada juga perempuan yang lebih rela dibegitukan. Dia suka. Dia kena pukul pun dia tahan. Lepas tu dia keluar, ada orang bantu dia orang untuk selamatkan diri apa semua. Bila lelaki ni pergi pujuk, patah balik. Ada perempuan yang macam tu, mungkin sebab dah dikontrol begitu lama kan, otak dia dah didoktrin di dalam minda dia. Mm-mm. Pukul is okay. Pukul is
Aku yang normal. salah aku yang tak buat kerja, dia rasa Dia macam sudah tu. Jadi ini kita bercakap pada mereka yang nakkan perubahan lah mm, kan. Kalau you selesa dilayan sebegitu, it's totally up to you, ada hak masing-masing. tapi sentiasa ingatlah, nyawa tu sangat mahal daripada Allah. Hmm, Jadi adalah menjadi anak-anak tanggungjawab lagi. kita menjaga, um, tidak menzalimi ataupun Hmm, tidak membenarkan orang lain menzalimi kita. hmm, Uh, betul. Orang tu mungkin orang yang paling kita bergantung harap, ya, Sebab kalau kita tengok senario sekarang, cara pergaulan kan, pergaulan budak-budak muda, kita tengok macam, boleh ke jadi suami tu. Jadi kita tak boleh nak kata apa kan, mana boleh melarang, tapi betul. sebenarnya kita harapkan remaja-remaja tu dia orang tahulah nilai seorang lelaki sangat tinggi sebenarnya. Tapi kalau kita dari awal lagi dah dikontrol, dah merelakan kita jadi macam tu, takut Mm. takut nanti akan jadi benda-benda yang nak kesal pun tak boleh dah jadi arwah. Mungkin jugalah kita ambil pengajaran daripada situasi ini juga. Mungkin kalau kita ada anak-anak kita, anak-anak perempuan lah kan yang akan mendirikan rumah tangga, Mm, mungkinlah boleh kita pesan, if anything happens, betul. ya, dikasari ke apa ke, please tell us, talk to Hmm, us. mm. Adik-beradik, mak Mm. ke abang kan. Kena Ah, alert jugalah, maksudnya siapa yang ada tu kan. kena tengok macam kenapa sejak kahwin lain macam je, Bukan nak lebih mencampuri pendiam. urusan, tapi untuk mencari jalan Hmm, penyelesaian supaya tidak jadi lebih-lebih ekstrim, mm, ataupun sehingga mm. nyawa melayang. Kita tak naklah perkara Ya. seperti yang berlaku kan. Jadi kalau siapa-siapa yang anda kenal mungkinlah boleh boleh kita sama-sama share Mm, podcast ini supaya apa tahu, supaya dia duduk, wanita-wanita ini, para isteri ini duduk sekejap, fikir balik apa tujuan aku kahwin dan sampai berapa tahun lagi aku nak dibelenggu dengan masalah ini, dan supaya diorang berfikir apa yang diorang nak. Kalau diorang nakkan lebih kepada kebahagiaan, setengah orang letakkan kebahagiaan tu pada suami. Padahal mungkin you tak bersuami, bukan menghasut tapi macam menghasut lah juga. Tapi kalau dah kena pukul tu, geruk. Kerasan faham. Kalau dia kena pukul sampai teruk, sampai lembik, kesian Ya. sangat kita tengok. Mm, You have to do something. Jadi pagi anda duduk sekejap, fikir, mm. inikah yang anda mahu? Kalau tak mahu, sebenarnya masa suami marah-marah tu jangan melawan. Jangan lawan Jangan biarkan melawan. dulu, biarkan dulu. Biarkan dulu Kita dia naik tenang, shame je kita tu. okey, you nak apa? You nak apa sekarang daripada I? You nak apa? You bagi tahu. Mm, Kalau I tak buat apa yang you nak tu, nanti you pukul I. mm, Sekarang ni you bagi tahu I, apa yang you nak? I akan mm, follow. mm. Follow je masa dia tengah marah tu. Oh, setengah marah Oh betul. ya, kena Ah, follow. Follow je. You nak apa? You nak apa? ah, Kalau I pergi nanti you lagi marah. You ah. pun tak nak kan macam tu kan? So sekarang you tell me what you want. I akan follow apa yang you nak. Mm, Lepas tu mm. cari, kalaulah ada masa terlepaslah keluar daripada rumah tu, cari someone, alert diorang tu, walaupun tak boleh percaya ke apa ke, alert, kata in case Apa-apa apa-apa, berlaku. I akan contact you, I akan pergi dekat you, tolong alert orang lain. Mm, Maksudnya jangan malulah, kalau katalah malulah untuk kebaikan. Sebab mungkin orang yang kita malu nak cerita tu lah yang boleh bantu kita. Bila ya. time kecemasan lah. Mm-mm. Maksudnya sampai dah Betul. kena cekik, sampai dah kena ni, kita dah kena plan dalam minda kita siapa kita nak contact first. Mm, Nombor-nombor yang penting kita dah kena ya, simpan dah. ya. Betul. Kan? Mm. Lepas tu Jadi kalau mm-mm, ni ada ada. message ni. Okey, kejap Mm, kita baca. mm, Dan kalau ada telefon, itulah masanya kita Google mana kita nak pergi. cari info. Cari info. Macam ni, kalau rasa macam suami ni macam pelik, cari Google apa ciri-ciri lelaki yang boleh membahayakan kita tu. Baca. Kalau ada masa free. Betul. Kadang-kadang suami yang jenis macam ni dia selalu cari hiburan di luar. Jadi kita ada masa untuk kita nak prepare. Janji masa dia marah kita jangan, suka hati aku lah, ceraikan aku. Oh, itu memang mengundang padah ya. Maknanya Kan. Selalunya kita dengar macam tu, pam 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 pam, itu yang naik tangan kan. Jadi mm, kalau rasa macam tak boleh kawal, diam aja dulu. Lepas tu cari cara macam mana kita nak meloloskan diri dan cerita pada someone yang kita trust, mm. dan Google macam tadi. Ya.
cari Dan maklumat. Cuma satu lagi, ini daripada pengalaman saya menemu bual lah, mereka yang pernah menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Antara kesilapan juga di kalangan isteri yang didera secara fizikal, lebam, luka dan sebagainya, bila kita rasa sakit kan, kita selalunya akan pergi ke klinik. No, itu kesilapan besar. Sepatutnya? Sepatutnya pergi ke balai polis, buat laporan dan ambil gambar. Kalau misal katalah anda berdepan dengan yang kadang, yelah kita tak tahu kan situasinya, insist ambil gambar saya. Ambil gambar Sekarang ni saya. kan telefon ada, ambil banyak-banyak. Ambil gambar. Dia kita ambil gambar lain tau Mas. Dia Nanti kena diorang kata, polis juga, so it's official. Dan lepas ambil gambar apa semua, walaupun nampaklah alamak lah pipi aku dah kepom macam ni, tak apa. Itu Ini terlebih untuk blusher. untuk buktikan. Ya. Lepas tu baru pergi klinik. Okay, so ini please remember tu. Okay, kita nak baca ni apa ni? Mengapa Marwiah daripada Marwiah, mangsa perlu kuat semangat, dapatkan rawatan di klinik, hospital. Itulah kalau boleh pergi ke balai polis dulu. Balai polis dulu, yes. Simpan laporan doktor. Jika berlaku lagi, buat laporan polis. Macam yang Kak Ibi bagi tahu tadi. Jangan tinggal bersama buat sementara waktu. Yes. Maksudnya kalau anda dikunci, ada juga yang kena kurung. Ada Mas ada yang ada. Kena kurung. Jadi kena pujuk masa tu, kena baik supaya dia leka. Maknanya kita pakai psikologi lah dengan dia. Yes, kena berlakon. Sebab diorang memang pandai berlakon kalau orang yang macam ni. Depan orang, depan ni cerita betul ada orang, contoh seperti kita ada family day dekat office. Baik. Kan, lepas tu kita pun bawa lah hubby kita, lepas tu orang cakap ya Allah, so sweet. Good looking, very loving, ambilkan makan. Dia pun depan orang ramai akan peluk kita. Lepas tu datang pula Kak Joya kata, ingat tu apa ni, Erin nak cari suami, cari macam suami tu siap puji. Kan. Tetapi di rumah kontras. Jadi kalau cover up. Betul. Jadi kalau kebetulan ada suami anda yang macam tu, kena kata, kenapa depan orang dia lain? Itu tanda-tanda dah pelik dah tu, kena lakukan sesuatu. Dia depan orang nampak baiknya. Apa kita nak buat macam lelaki macam ni? Kita bagi dia award. Pelakon. Kena ganti Aaron Aziz kan. Ni dia. Tapi Aaron Aziz look like. Jadi kalau time tu lah macam tadi tu kena kurung apa semua. Kalau ada peluang, buat je kunci ke nombor 2. Di luar pengetahuan suami. Kena ini juga sesuatu yang semua ni kan plan. How to escape. Janganlah cakap, saya tak tahulah nak buat macam mana Kak Nah. Kak Nah saya menderita apa semua. Yang kita ni pun cakap lah cakap. Besok lagi datang dia, Kak Nah dia bedal saya. Tak kesudahan. You are not helping yourself. You tak membantu diri sendiri. Yang tadi tu di awal lagi kita cakap, kita kena tahu apa yang kita nak. Sekiranya anda boleh nampak 5 tahun, 10 tahun lagi hidup dengan suami tu, ada ciri-ciri dia boleh berubah, alhamdulillah. Tapi kalau nampak pelik dah ni, ambillah tindakan supaya keselamatan diri sendiri. Kalau mati terus tu tak apa lagi, kalau cedera sampai kita cacat macam mana. Jadi itulah yang kita nak cakapkan sekarang ni, peringatan kepada isteri yang teraniaya macam tu, yang dah di plan, yang tak ada kawan, yang tak ada apa. Sebenarnya kita ada satu tempat ni yang mana yang apa ni, tempat kalau kita nak mengadu domba ataupun membantu. Jangan cakap mengadu domba. Okey, ini sekiranya anda berdepan dengan situasi penderaan sama ada fizikal, verbal, non-verbal, boleh saja anda hubungi Jiwa. Jiwa ni merupakan satu NGO dan mereka akan cuba membantu wanita-wanita yang pernah didera mengalami keganasan rumah tangga. Anda boleh WhatsApp 016 73 77 022. Okey. 016 73 77 022. Okey, Jiwa ni mereka ni base di Johor tapi mereka dah ada cawangan di merata tempat. Dan pengasas dia Fadila
Nizar adalah yang terbaik. Dia akan bimbing anda kalau anda kata, saya ni suruh emas penuh masa, nanti kalau saya Nanti bisa ada saya tak mampu nak bayar duit sewa. percayalah mereka akan bantu. Mereka akan ajar skill apa. Nak menjahit, kami ajar. Hmm. Suka bertukang, okey, insyaAllah kami ajar. Nak berniaga, kami buka laluan, bagi modal lagi. So itu yang saya tahulah tentang jiwa. Okey, ataupun anda boleh saja hubungi talian kasih. Talian kasih ada Tolong tulis ataupun Faiz. WhatsApp, anda boleh hantarkan WhatsApp ya, satu lagi nombor okey, baca Mas. Yang tadi tu yang jiwa tu Jiwa. JE JEI JEIWA. Okey. Patutlah tadi ada juga saya cari-cari dekat Google susah. JEIWA, jiwa, yang boleh membantu dalam keganasan rumah tangga yang rasa nak keluar, nak bertindak, nak mengambil keputusan untuk bertindak untuk keluar daripada kemelut tu, hubungi JEIWA, jiwa. Nombor telefon dia Faiz boleh kita letakkan kat situ 016 7377022. Dan satu lagi tu Yang satu lagi ni talian kasih kita ada 159999. Rasanya semua tahu. Kalau anda rasa anda tak terkeluar suara untuk menelefon, WhatsApp. Okey, WhatsApp ni 01926159999. Okey, 01926159999. Kadang-kadang memang anda kena bercakap dengan seseorang yang neutral. Ya, anda tak kenali dia pun akan cuba membantu secara neutral ya. Jadi kadang-kadang itulah yang terbaik daripada kita bercakap dengan orang yang mengenali kita ataupun mengenali suami kita. Okey, dan macam tadi ni kita sebut sikit yang saudari Puan Ain Imran katanya mentally abuse also bad, anxiety, depression as a result of unhealthy relationship. Maksudnya sebelum ni kita tak ada depression, tiba-tiba lepas kahwin pula, dan kita sendiri sedar depression tu disebabkan oleh perangai suami yang abusive. Jadi maksudnya tak sihat dah. It's not Hubungan tu tak healthy. sihat. Tak Betul. sihat. Dan kita sebut juga ni yang Aris macam nak macam apa, sebab tadi dah sebut kan, yang ni nak sebut lagi sekali. Wahai kekanda-kekandaku, wahai Aris Adam, sebagai suami yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga amanah dari Allah iaitu isteri, anak-anak, kena follow sunnah Nabi Muhammad SAW. Menjaga, menyayangi, mendidik isteri baginda, isteri Haris Adam. Ikut sunnah Nabi, jangan ikut nafsu. Yang penting berdoa pada Allah, semoga kita semua dikurniakan keceriaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Memang kita harap sangat. Macam sekarang ni banyak awareness di kalangan lelaki yang banyak yang pergi ke surau dengar ceramah-ceramah. Alhamdulillah. Tapi sekarang ni macam mana kita nak buat pada yang mereka-mereka yang terlalu sibuk dengan urusan luar, dia tak nak korek ilmu. Jadi kita nak nasihat dia tak sampai. Kita nak nasihat kepada lelaki-lelaki sebegini tidak sampai. Jadi apa yang kami boleh buat hanya boleh bagi sedikit buah fikiran buat wanita-wanita yang macam ni. Kita ada hari wanita kan? Ada hari lelaki tak? Asal macam ada kan? Ada tak Faiz? Faiz lelaki kan? Boleh tak macam tu? Oh, jatuh. Mana mu? Okey, tak tahulah. Mungkin kalau tak ada boleh kita buat satu hari lelaki dan ada hari lelaki ada ya. Mungkin boleh buat satu kempen ke apa. 19 November. Okey. Aris dan Cik Yuk boleh plan something ke apa. Kempennya ialah sayangi isteri. Apabila menyayangi suami, isteri dan juga anak-anak anda. Macam tu. Bangga kan? Itu yang cakap tadi tu. Kalau dia sayang isteri dia kerana Allah, tak akan jadi macam ni. Dan kita kena kenal, adakah suami kita sayang kita kerana Allah? Kalau sayang sebab harta, tak apa lagi, sebab dia taklah sampai tahap membunuh tu kan. Ini betul saya boleh bercakap dengan salah seorang ahli jiwa. Dia kata jarang-jarang diperkatakan ialah penderaan keuangan. Betul.
make sure bukan dia tak ada duit, dia banyak duit. Tapi dia make sure isteri tu So bayar everything setiap hari dia. Kalau dia kata, last month I dah bayarkan duit rumah kan, takkan this month kena. oh, jadi maksudnya Trigger. kita ada mentally abuse, maksudnya penderaan mental, penderaan emosi, penderaan Betul. fizikal, penderaan Kewangan. kewangan Itu juga. betul. Itu Fadila sendiri bercakap dengan saya, dia kata yang ini jarang-jarang orang cakap. Tak, Kan. sebab kita dikatakan tak Mm-mm. apalah tu suami juga kan. Kalau anda selesa dengan keadaan tu, alhamdulillah. Kan yang jenis macam I don't mind. Alhamdulillah sebab Mm-mm. redha. Mm-mm. Tapi yang kita takut sekarang ni yang sampai ya Allah, apa ni? Yang wanita tu hak dia tu dah dia tak nampak dah. Dinafikan. Dinafikan. Mm-mm. Yang itu yang kita Ya. nak sedarkan wanita-wanita sebegini, iaitu macam topik kita tu memang dah Mm. jelas kita nak cuba sedarkan, nak bertahan atau nak Mm-mm. bertindak. Dan dalam Islam sendiri memandang tinggi tau pada kaum wanita. Betul. Jadi bagi siapa-siapa yang memandang rendah kepada kaum wanita, mana tak betul lah tu. Betul. Perlu diperbetulkan. Mungkin kalau anda dah nampak dah bibit-bibit sikit lah pada suami tu, mungkin you can do something to rectify supaya benda tu tak jadi lebih teruk ke apa ke. Kita tak tahulah macam mana cara yang terbaik kan. Kita hanya boleh berdoa suami tu bila kita bawa berbincang dan cuba nasihati dia dengar. Yang kita risau ni lelaki yang tak nak dengar langsung. Kalau kita tanya ataupun bagi pendapat sikit, naik tangan. Kan? Kau tahu apa? Kau tu duduk kat rumah aja kau pandai-pandai nak mengajar aku ke apa benda kan. Itu. Yes. Drama. Okay. Gitu. Cukup. Jadi itulah. Okay. Dan Raja dan katanya banyak permohonan asnaf zakat dari kalangan janda yang baru diceraikan. Menemani anak-anak kecil tinggal begitu saja penderaan keuangan. Betul. Sama ada isteri tu banyak duit kena bayar ataupun isteri tak diberi langsung. Pak Is kata jangan cakap kat depan, mic kat sini. Lupa. Okay. Mungkin ada di kalangan anda yang melalui fasa baru lepas bercerai. Lepas tu anda rasa tak seperti soalan macam peminta sedekah? Betul. Padahal nak minta nafkah kan. Untuk anak. Itu pun tak sihat lah. Tapi kalau kita tahulah suami tu kita pun macam hidup kan kita pun macam insaf sikit. Kalau kita tahu suami tu memang betul-betul tak mampu. Ya, tak mampu. Jadi mungkin kena lakukan sesuatu lah. Tapi kan. Tapi kalau kita tahu suami kita tu banyak duit, jutawan ke apa, tiba-tiba duit nafkah pun tak baik. Nak jadi pendera lah ni. Kan, sebab bila perceraian berlaku, memanglah dia jadi bekas isteri. Tapi anak tak ada lah bekas anak. Dan ni Azwa juga bercakap, Azwa Kitchen. Siapa-siapa yang nak masak ke apa semua sekitar Subang Jaya ni boleh ni hubungi Azwa ni. Dalam situasi yang sukar sekarang dari segi ekonomi dan sebagainya, kekuatan emosi suami isteri perlu. Dua-dua kena mainkan peranan. Betul. Kalau boleh berbincang tu alhamdulillah. Kan bawa berbincang. Di mana? Di mana? Saya kan kadang-kadang Mas bila kita berbincang perkara-perkara serius macam ni kan, bukan kata saya ambil benda tu enteng ataupun saya ambil benda tu macam like lawak-lawak dah. Kadang-kadang kita kena cari ruang-ruang untuk releasekan sikit lah stres kan. Kadang saya terfikirkan bila agak-agak dia nak macam nak fizikal, kita mainkan lagu filem zaman dulu. Tiba-tiba nari Hindustan. Tapi kan Abi nak tanya lah soalan sensitif sikit lah. Tanyalah. Okay, beri green light tanya Okay, katalah bila Abi yang belum berkahwin. Belum berkahwin ni? Belum berkahwin. Okay, macam Abi sendiri bila dapat dengar macam ni, kena keganasan, kena pukul, kena bunuh, ada tak perasaan macam cuaknya kalau aku nak kahwin? Ada tak rasa macam tu? Mungkin kalau berita ni saya baca 15 tahun dulu. Apa maksudnya tu? Cuba huraikan. Okay, thank God. I sorang-sorang, tak ada siapa
apa yang akan menindas saya, Mhm. buat rasa terancam, Mhm. tapi bila sampai umur macam ni tak Tak, sebenarnya tak apa, semua lelaki macam tu saya kan. saya rasa sedih lah, sedih Sedih sebab sebab belum ni berjodoh ke macam mana? Ha? Sedih belum berjodoh? nak juga Jahat tu kan, kan? Jahat. nak juga tu kan. Oh Sedih God. apa? Tak, sorry. Sanggerma lah, lama sebut sanggerma. Betul, macam ni kan? Kan? Ya Allah, copot, Apa? copot. Heeh. Hmm. Tak lah, maknanya harap-harap apa yang dilalui oleh insan-insan yang terdahulu tidak dilalui oleh generasi yang akan datang lah. Dan Dan mungkin janganlah pada pandang Ebi sendirilah kan. jangan pandang perkahwinan tu macam okay, you love me, I love you, jom get married. Tak ada apa-apa, macam setakat macam tu je dah. It's more than that dekat kebersamaan tu. Dua binatang yang berbeza. Kena Eric cakap lah. Eric Eric cakap dua cakap. binatang yang berbeza. Yelah, kita selama ni kita hidup cara kita. Tiba-tiba duduk sebumbung dengan cara orang tu, nak adapt balik tu. Ya, Bukan senang. betul. Tapi Banyak apa-apa masalah pun kita proses. sekarang dah ke pukul berapa? 11.40. Dah terbabas ke? Terbabas Dah taklah, tadi kita pun start lambat sikit kan. Okay. Soalan cepu gangsa tu. Soalan cepu gangsa? What is it? Bila nak kahwin? Bila nak Ya Allah. Nanti kita pergi arkib negara ya. kadang-kadang efek pada cerita-cerita begini, ya tambah-tambah kalau anak perempuan yang mak dia kena abuse, dia jadi takut nak kahwin. Saya nak sebut satu benda. Tapi saya harap anda terimanya dengan terbuka. Dengan hati terbuka. Ada kes-kes di mana wanita itu didera, wanita lain menyalahkan wanita tu. Dia tak support, pun. Alah, dia tuntut apa ni. Kadang yang menyalahkan tu pun ahli keluarga. Which is very sad lah. Sad. Sebab kita pun memang tak, kita bukan nak judge, kita tak judge. Tapi kan kadang-kadang berpunca juga daripada wanita. Memang betul. Ada macam tu. Contohnya balik-balik, you pergi mana? Kenalah. Itu lain kali kita cakap mungkin ada benda-benda keluar daripada mulut kita sendiri yang akan cekik. Trigger kemarahan. Dia tengah panas ke apa, kita dah tahu dia amarah, kita dah tahu dia perungui. Allah, dia pergi tambahnya pula lagi dengan minyak. Itu yang kita kena kenal tu, waktu bila. Betul. Kalau time dia betul-betul tengah melenting, jangan melawan. Kena cari cara macam mana untuk menenangkan. Kalau macam ni pukul 11 lebih nak menghampiri 12 tengah hari, mungkin ada di kalangan kaum wanita yang sedang memasak masa anda tengah basuh beras tu kan, bacalah apa yang patut. Doa pada Allah. Masa solat tu dah tentulah. Tu solat definitely. Ikat kasih sayang dengan suami. Bila dia makan nasi, kan. Kalau dia ingat, kalau first rezeki tu dia kena ingat pada Allah kan. Kalau dia ingat pada Allah, insya-Allah dia akan ingat pada kita. Kan? Jadi jangan pula buat hari ni besok kata tak ada pun suami macam tu juga. Ish, kau wanita ni pun kan. Dia kata aku putih lagi. Walau apa pun tujuan kita cakap hari ni kepada mereka yang terdera lah. Janganlah kata kita menghasut pada bukan. Kena faham niat tu. Sebab ada yang tak tahu apa nak buat. Jadi satu je kita nak pesan, dalam Islam perceraian tu tidak haram. Memang dibenci tapi tidak haram. Jadi kalau kita nak pertahankan perkahwinan tu, perkahwinan yang bagaimana? Kalau kita nak keluar dari perkahwinan tu, perkahwinan yang bagaimana? Jadi satu je itulah. Allah pun membenci kalau perbuatan suami yang macam tu. Jadi kalau perlu keluar daripada perkahwinan tu, keluar. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, kita ada jiwa, kita ada semua, boleh reach out. Jadi anda kena setkan dalam minda, you are not alone. Anda tidak bersendirian. Ada ruang-ruang untuk anda dapatkan bantuan. Paling tidak pun ada telinga yang sudi nak mendengar. Kadang-kadang kita bukan apa, ya Allah aku rasa macam sesaknya dah ada beratnya, just to get it off your chest. Boleh je anda hubungi talian macam kita maklumkan tadi, kita paparkan juga di sini. Dia talian kasih 019-261-5999. Jadi maksudnya sekarang ni
sekali lagi kita cakap, Mm-mm. kita bukannya nak menghasut, kita nak masing-masing berfikir kalau di tahap berbahaya, Ya. do something. Mm-mm. Jangan diam. Sebab kami tak boleh nak bagi nasihat pada lelaki tu untuk berubah. Mm-mm. Betul tak? Dan Mm-mm. kita pun tak baik. Mm-mm. Kita bukannya pandai, kita Tak bukannya pandai. pakar kan. Kita just sembang-sembang, Mm-mm. asalkan tak kosong lah sembang kita ni. Mm-mm. Maksudnya Betul? kita nak isteri sendiri macam lah. Jangan membandingkan suami kita dengan suami orang, tapi kita kena nilai diri kita ni. Aku rasa betul lah. Aku rasa macam pelik dah ni. Aku rasa tak bahagia langsung. Kena ingat kebahagiaan bukan pada suami yang perungwih tu. Ya, betul tu ya. Sadaqallahul Azim. Makcik dah ni. Okey, ini podcast pertama kami. Jadi kalau ada salah silap ke, ada ruang-ruang untuk kami perbaiki lagi, ataupun anda nak usulkan apa-apa topik yang boleh kita kupas, ya, dan mungkin di masa akan datang insya-Allah kita akan ada guest. Mungkin juga insya-Allah supaya kita dapat panggil pakar supaya mereka dapat memberikan khidmat nasihat yang lebih menjurus kepada kepakaran topik kita tu, ya, insya-Allah. Dan kita tak nak cari apa-apa salah silap sesiapa, cuma kita berharaplah kes-kes yang tragis, sadis sebegini tidak berulang lagi. Sebenarnya kan semalam pun ada satu lagi kes wanita terjerut, tapi itu bukan isteri lah, kita tak tahu kita tak tahu dia dijerut, tak tahu kenapa, siapa pembunuh dia tak tahu, wallahu alam. Jadi itulah bukan saja kena berhati-hati di luar, dalam rumah pun kena berhati-hati juga. Dan sentiasalah kita berdoa, mohon Allah lindungi kita semua kan, daripada mara bahaya dan juga apa-apa kemungkinan yang akan meletakkan kita dalam keadaan yang pernah satu nasihat yang diterima. Kalau kadang-kadang kan orang macam last. Setengah orang kata nak bercakap dengan orang, dia malas nak bercakap sebab orang tu akan macam dengar tapi tak ada apa-apa nasihat. Pernah terdengar satu nasihat ni, dia kata kalau you boleh menangis pada kawan you atau pada orang yang you trusted bercerita tentang rumah tangga you, cubalah nangis macam tu juga pada Allah ketika sembahyang. Kerana manusia adukan kepada Allah, betul. Manusia hanya boleh mendengar, tetapi Allah juga yang Maha Penolong. Wallahualam. Kan, dan ialah doa tu sangat personal antara kita dan Allah. Jadi bila anda adukan kepada Allah, nyatakan seluhur-luhurnya daripada hati anda. What do you want? Aku nak selamatkan rumah tanggaku, ya Allah. Mungkin lembutkan hati suamiku, dia memandang aku dengan mata hati, bukan dengan mata saja. Mata lebah. Yes. IB, mata lebah. Next podcast ajak suami tengok. Kan? Dia channel kita ni kan. Jangan pula ada yang menganggap macam ini macam anti lelaki. No. Bukan. Saya cakap terus terang, Mas, saya tak pernah support kan at one time women sleep. Sorry. Tak. Kita hidup, kita ada lelaki perempuan. Allah saling melengkapi, saling melengkapi. Kena ada of course toleransi. Layak ke saya bercakap macam ni setelah akan 26 tahun. Allahuakbar. Saya sentiasa menunggu jemputan itu. Okey, inilah dia Mas dan juga AB menerusi podcast pertama kami, Sulung kan. Sulung. Harapnya di masa akan datang kita akan tampil lagi sembang-sembang sembang-sembang je. Yang kita pernah temu bual, beberapa orang yang pernah menjaga ibu apa yang sakit, kita tak buang tau, iaitu kita KIV. Belum sempat lagi edit. Sempat lagi. Kalut. Ya. Jadi insya-Allah nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda di masa akan datang. Jadi sekadar nak rumuskan, bukan rumus lah, tapi satu liner ni sebenarnya tergantung pun liner ni. Tapi saya rasa cantik lah daripada Ustaz Ahmad Nawawi. Katanya sama Hari Wanita Sedunia, wanita itu kuat, teguh dan seimbang, namun lelaki tetap jadi imam. So kaum lelaki jadilah imam yang baik. Ya, dan jangan lupa untuk bersama-sama kami hari Jumaat pukul 4
pukul 4 4. petang live di Facebook dan juga di YouTube. YouTube kita dah ada Dah kan konten, ada konten. di IG pun dah ada. Ada di IG. Jadi jangan lupa untuk follow kami di Facebook, di YouTube, di Instagram, TikTok pun ada kot nantilah. Later on. Janji-janji tak adalah gedik-gedik tu. Sudah insaf. Baru je. Jadi hari Jumaat ini ada live pukul 4 petang bersama dengan Samsul Debat, saudara Samsul Debat. Yes. Dalam program AB Tanya, Samsul Debat. SD Jawab. AB Tanya. AB Tanya, SD Jawab. PPSD 2021. Tapi nanti akan ada edisi istimewa. Tahu tak pasal edisi istimewa tu? Tak tahu. Yang edisi istimewa tu lain. Apa tu? SD Tanya. SD Tanya, AB Jawab. SDAB. Boleh juga. Sedap. Sedap. SDAB. Okey, dah lah kita ni entah apa lah pula lalu kan. Tadi nak cakap banyak. Nak bagi tahu tajuk yang hari Jumaat ini. Best. Tajuk dia Sayang Anak, Tayang-tayangkan. Ni anak kecil ke, anak remaja ke, anak dewasa ke, kan, anak tekak ke. Okey, yang itu nanti kita akan rungkaikan pada hari Jumaat. Jadi kalau anda ada apa-apa juga pendapat, pandangan, ataupun ada teguran ke yang anda rasa macam saya memang cukup tak berkenan lah, suka nak duk tayang anak ke apa, kalau apa-apa berlaku ke apa, boleh. Sebab bahaya sangat sebenarnya. Bahaya banyak benda yang membahayakan. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan ABSD hari Jumaat ini pukul 4 petang dengan tajuk Sayang Anak, Tayang-tayangkan. Okay, kita rap lah ni. So, buat tamat. Best. Sedap. Okey, yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah datang daripada kami berdua. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Buatlah. You buat sedap lah, maybe. Tak, tu Syi, buat betul-betul. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Wa tamat. Ramai yang rindu tu. Sekali lagi, bye. Assalamualaikum. Wa tamat.